Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Inilah kalimah benar. Kalimah benar ini kalau ada dalam kepercayaan dan fikiran kita ke tahap yang tinggi, baru akan terselah dalam amalan kita. Iaitu semua amalan yang kita buat ikut perintah Allah. Semua amalan yang kita buat kerana perintah Allah. Maknanya semua amalan yang kita buat tu adalah perintah Allah dan akan dibuat dengan cara Allah suka, cara Muhammad SAW, dan akan dibuat dengan niat nak suka ke Allah. Baru kita dapat amal yang baik. Sebab itu dalam Quran Allah berkata mereka yang beriman dan beramal soleh. Soleh tu adalah tak ada terjemahan yang tepat dari perkataan baik. Amal yang baik. Dalam Quran amal yang soleh. Banyak orang cakap ini amal baik, itu amal baik, itu amal baik. Orang bukan Islam pun buat amal baik. Macam tu bagi makan orang miskin. Orang bukan Islam pun bagi makan orang miskin, tolong orang miskin. Macam pakcik kentang kan. Pakcik kentang. Uncle kentang. Dia punya hobi tu. Ada orang-orang Melayu macam Uncle kentang. Ada. Ada tak ada perangai macam Uncle kentang? Tak ada. Ada. Jadi macam mana orang Islam kata agama kamu agama aman? Nak jadi macam Uncle Ketang pun tak ada. Uncle Ketang tu bukan orang Islam. Jadi orang cakap Uncle Ketang tu buat amal baik lah. Tapi amal baik itu bukan setakat buat amal baik, dia mesti cara dia dan niat dia. Uncle Ketang tu tak buat niat untuk suka ke Allah, tak ada. Dia macam mana nak suka ke Allah, Allah pun dia tak percaya. Cara Muhammad SAW dia nak buat, tak ada. Jadi dia amal baik tapi bukan amal soleh. Jadi bila orang kata dia orang baik, lain dengan dia orang soleh. Macam anak yang baik, anak yang soleh, dia lain. Yang boleh doa kabul untuk mak bapak tu anak soleh. Tak ada bagi tahu anak hafiz Quran ni. Kalau anak hafiz Quran ni boleh bagi syafaat pada ahli keluarga, kenapa tak disebut perkara yang ditinggalkan, yang berkekalan beri ganjaran kepada bapak dia, anak yang hafiz Quran? Kenapa tak cakap ni? Tapi dia cakap anak soleh. Jadi hadis yang mengatakan bahawa satu anak yang hafiz Quran ni boleh selamatkan, bagi syafaat kepada 10 ahli keluarga, ini hadis palsu. Jadi dalam Facebook tu ada satu bapa menangis
Kerana anak dia yang kecil tu nak jadi hafiz Quran, supaya dia dapat bantu mak bapak dia lepas dia api neraka. Anak tu pun dengar taklim sangat, taklim hadis fadilat tentang tu, yang hadis tu hadis palsu. Hari ni banyak orang percaya hadis tu hadis sahih, sebab ditulis dalam fadilat amal oleh Maulana Zakaria. Maulana Zakaria ni orang tinggi dia kata. Jadi mereka yang mengagungkan Maulana Zakaria sebab ilmuwan teragung ni takkan mempertikaikan hadis tu. Tapi hadis tu tidak menjelaskan apa Allah bagi tahu dalam Quran sebagai orang yang boleh memberi syafaat. Kata Allah, yang boleh memberi syafaat ini hanya Allah dan orang yang dekat dengan Allah, yang ni rapat. Rapat ni makna kekasih dia, bukan hafiz Quran. Jadi hadis tu tak bersamaan dengan Quran. So hadis tu hadis palsu. Tapi kerana orang Islam semua tak baca Quran dan tak faham Quran, kalau baca pun baca Arabnya, jadi dia orang tak tahulah yang mana sahih hadis tu, yang mana palsu. Akibat dia hadis palsu ni, semangat orang nak hantar anak dia masuk belajar hafiz Quran meluap-luap. Kat Malaysia ni madrasah hafiz Quran Kubang Pujuk, Jemaah Tabligh datang ke Malaysia ni membawa hadis palsu tu lah. Di antara banyak hadis palsu, itu di antaranya yang telah mempengaruhi amalan. Orang Malaysia tu tak ada hantar anak hafiz Quran ni. Bila tabligh datang, orang India bagi kita baca buku taklim tu, fadilat amal tu, dari situ lah. Kan itu orang Jemaah Tabligh pertama buat madrasah hafiz Quran 82, tahun 82. Mana ada kat Malaysia ni yang buat hafiz Quran? Yang ni semua ikut Jemaah Tabligh tu. Yang orang lain-lain tu sekarang hadis palsu telah mempengaruhi amalan seluruh rakyat Malaysia, dan mereka menganggap itu benda baik. Itu adalah kemajuan Islam dengan datangnya Jemaah Tabligh. Dengan datangnya Jemaah Tabligh, madrasah tumbuh macam cendawan, madrasah hafiz Quran. Dan seterusnya semangat untuk menghantar anak baca hafiz Quran ni meluap-luap di kalangan semua ibu bapa. Antara kebaikan lagi Jemaah Tabligh ni, semua perempuan bertudung. Hampirlah. Dulu tak ada. Masa tahun 80-an, 70-an, akhir 80-an, sikit orang. Tak ada orang. Ustazah pun dia tutup kepala setengah je. Doktor lagi tak ada lah. Jadi kenapa semua orang Jemaah Tabligh bila doa, dia doa apa tau? Dia doa, saya selalu dengar dia doa, perempuan tutup aurat. Banyak doa, tak habis. Macam dia tak doa orang buat kerja supaya buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, menjaga kemungkaran. Dia ajak semua orang semayang dan perempuan tutup aurat. Ini standard doa yang dia buat lah. Banyak doa. Jadi guru-guru Jemaah Tabligh yang mengajar ni, dia ada yang jadi guru besar, ada yang berpengaruh, dia yang buat undang-undang. Semua budak-budak kena pakai tudung. Itu cerita dia. Adalah sekolah yang buat tu lama tu merebak, dah jadi satu passion lah. Iaitu semua sekolah bagi tahu anak. Jadi diorang ni lah yang akhirnya bertudung juga bila lepas sekolah. Sama ada dia semayang ke tidak, dia bertudung. Sebab sekolah dulu bertudung, ada yang tak nak lah, buang. Jadi itu di antaranya satu madrasah
Hafiz Quran banyak. Macam cendawan. Kedua, perempuan-perempuan hampir semua pakai tudung sekarang. Makcik-makcik yang masak, tukang masak, stall mana-mana pun. Dia orang tak semayang tu, tapi tudung pun. Sebab dia orang rasa macam tak betul. Bila tengok perempuan lain pakai tudung, dia orang tak. Kecuali perempuan yang betul-betul tak ada malu lah. Dia orang kata, malah nak bertudung, aku semayang pun tak. Dia tak tudung. Banyak yang bertudung tu tak semayang juga. Macam di India juga. Banyak yang berpurda apa semua tu, tutup. Dia tak semayang. Jadi orang lelaki ni menganggap menutup aurat ni nombor satu punya perintah untuk perempuan. Bukan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan dia juga tidak menganggap kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran perintah pertama kepada orang lelaki juga. Tak ada. Jadi doa supaya semua orang buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni tak ada. Doanya semua lelaki semayang, perempuan tutup aurat. Kau ada tak dengar dia orang tabligh doa macam ni? Engkau pun buat macam tu tak? Engkau pun ikut kan? Saya dalam hati saya, dia ni semua bodoh. Bisa diam je. Jadi orang jemaah tabligh dan juga orang Islam secara keseluruhannya lah, menganggap bahawa perintah pertama untuk orang lelaki semayang, untuk perempuan tutup aurat. Betul ke agama tu? Betulkah itu agama Islam? Perintah pertama untuk orang perempuan ialah tutup aurat. Betul. Dan perintah pertama untuk orang Islam, lelaki semayang. Dan setengah kata semayang berjemaah setengahnya. Jadi orang Islam langsung tak tahu. Yang banyak dalam Quran tu bagi tahu kita kena mengajak kepada yang baik, mencegah yang tak baik. Dalam lain perkataan, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mengajak kepada Allah. Banyak cerita Nabi-Nabi mengajak manusia kepada Allah. Nabi ni, Nabi tu, Nabi ni, Nabi tu, semua. Kitab Quran ni adalah kitab yang Allah beri kepada Nabi-Nabi untuk mengajar mereka macam mana nak ada agama. Jadi kitab tu mengajar supaya jadikan kerja mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran sebagai kerja utama semua Nabi-Nabi dan mereka yang ikut Nabi-Nabi. Tak dipaham oleh orang Islam seluruh dunia sampai hari ini. Sampai hari ini tak ada satu orang tegur saya, Dr. Naswar, perintah mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran bukan perintah nombor satu lepas mengucap. Tak ada. Kenapa tak ada? Kenapa tak ada sama? Tak. Kerana bila mereka baca tu, itu memang betul. Bila saya cakap benda betul, tak ada siapa boleh cakap benda tak benar. Sebab dia memang terasa betul. Tapi kalau yang salah ni, hanya orang yang tinggi saja tahu. Kalau orang tak tinggi dia punya iman, dia tak tahu. Tapi yang betul ni, orang iman lemah pun tahu. Betul ni. Satu orang baca tafsir saya, dia kata, Dr. Naswar cakap, apa tu, malaikat tu bagi tahu Allah, tak perlu kamu cipta satu makhluk lagi untuk jadi khalifah, untuk ingat kamu, zikir kepada kamu. Kami ni sudah cukup. Dalam yang tafsir saya buat, malaikat ni sebenarnya dia ni tak ada tahu benda-benda macam tu, boleh membantah pula. Dia lurus bendol punya orang, ikut aja.
Yang membuat dia membantah ni ialah iblis yang mengajar dia. Dia kata, saya rasa betul benda ni. Dia cakap, saya rasa ni benar dalam hati saya. Jadi dia bukan orang tinggi. Tapi tafsir macam tu tak pernah dibuat lagi oleh siapa pun sebelum ni. Sejak dulu tak pernah. Bahawa malaikat tu bercakap kepada Allah, tak perlu. Kami sudah cukup untuk mengerti kamu. Kata Allah, aku tahu apa yang kau tak tahu. Sebenarnya iblis tu, Azazil tu, dia guru malaikat. Dia ajar malaikat tu untuk jawab pada Allah kalau Allah tanya. Kenapa? Sebab dia tak mahu siapa lagi jadi khalifah. Dia mahu jadi khalifah. Azazil tu mahu jadi khalifah. Malaikat tak ada mahu jadi khalifah ni. Dia tak ada nafsu, dia tak ada keinginan. Tapi pahaman tu tak pernah ada orang tahu. Kan? Jadi bila dia baca, betul. Jadi tuan-tuan bapa yang mulia, hari ni kita ni bila tak faham Quran ni, baca Quran ni. Jadi kalau kita baca Quran, Quran baca bahasa Arab, faham tak ada, amal tak ada, kita termasuk orang yang membelakangkan Quran. Saya baca Quran tapi tak amal. Sebab apa? Saya tak faham. Saya baca Quran hanya untuk dapat pahala. Hari ini orang Islam baca Quran nak dapat pahala, nak hafiz Quran, nak beri syafaat. Alangkah salahnya niat itu. Kalau kita baca Quran untuk dapat pahala, maknanya kita tak ikhlas lah. Macam mana boleh ikhlas, Pak? Baca Quran untuk dapat pahala, lepas tu jadi hafiz Quran supaya dapat bagi syafaat. Benda tu sendiri dah palsu, salah, tak betul. Jadi umat ni diselubungi dengan amalan yang tak betul dan dirasa betul. Itu belum amalan mencuri, memfitnah. Itu memang dia nampak buruk lah setengahnya, tapi ada setengah juga memandang itu baik juga. Orang yang dah teruk sangat. Sedangkan amal yang dia anggap baik sebenarnya buruk juga. Sebab semayang, baca Quran untuk dapat pahala. Baca, saya 3 kali khatam bulan ni. Ini bulan puasa ni mau banyak khatam lagi. Hari-hari baca Quran. Gembira. Tulis kat Facebook. Syukur pada Allah. Syukur pada Allah saya dapat khatam. Semua orang masjid buat majlis khatam Quran. Tiap-tiap malam baca. Yang baca tu kemain lagi. Semua bergila-gila. Lepas habis Ramadan, hadiah orang diberi kepada mereka yang ambil bahagian tu lah, khatam Quran. Jadi semua nak dapat pahala dan dapat hadiah. Baca Quran nak dapat pahala, hafiz Quran nak bagi syafaat, melagukan Quran untuk bertanding dan dapat pahala dan dapat pergi Mekah. Ada satu pakcik tu, saya nak jadi juara, dia kata. Apa hadiah jadi juara ni, tiket free ke Mekah buat haji. Jadi semuanya niat untuk dapat pahala atau dunia. Jadi itu termasuk orang membelakangkan Quran. Orang yang mendepankan Quran ialah orang yang baca Quran, faham Quran dan amal Quran. Quran tu bukan diturun untuk dibaca saja, untuk dipahami dan untuk diamal. Tapi tak. Kalau kita baca je, kita dah ingat kita hafal, khatam, kita dah memberi hak kepada Quran. Kita tidak memberi hak kepada Quran, kita telah membelakangkan Quran. Nabi SAW bagi tahu umatku, ya Allah telah membelakangkan Quran. Dia bagi tahu masih hidup dia. Maknanya umat aku ni membelakangkan Quran, tidak mau amal Quran. Bila kita tidak mau mengamalkan Quran,
Maknanya kita telah membelakangkan Quran. Apa jadi pada kaum yang membelakangkan Quran apabila Quran diberi kepada? Tentulah kaum yang tak bersyukur kan. Jadi apa berlaku? Kita memang tak dapat rahmat Allah lah. Kita gunakan Quran pula untuk sembuh penyakit, gunakan Quran untuk cari bini, gunakan Quran untuk macam-macam. Baca ayat ni nanti murah rezeki. Baca ayat ni nanti jadi laris. Itulah kita guna. Ini ayat baca ni perempuan tu nanti minat kat kau. Baca ayat ni banyak duit datang. Itu je. Ini orang yang membelakangkan Quran. Bukan saja membelakangkan Quran, menghina Quran. Menggunakan dia untuk dunia. Hari ini kita baca Yasin bila sesat jalan. Baca Yasin. Banyak faedah Yasin ni. Mana ni tu? Baca Yasin hari-hari. Rezeki murah. Tak ada jodoh, dapat jodoh. Baca Yasin untuk dapat jodoh. Itu betul ke amalan tu? Kita tak baca Quran pertama untuk suka ke Allah. Kita pun tak mau faham apa dalam Quran yang Allah suruh kita amal. Allah bagi tahu dalam Quran ni supaya kita faham dan kita amal. Kita jangan kata saya iman lemah tak boleh amal. Macam Sufyan kan. Sufyan kata saya iman lemah. Pandai dia. Dia ingat Allah tahu, Allah buat Quran itu untuk diamalkan oleh orang kuat imannya. Orang tak kuat iman pun disuruh amal. Semua amal dalam Quran tu kan. Orang-orang yang beriman kuat amal lain ni. Tak ada. Dia bagi tahu semua kena amal. Macam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni semua yang mengucap kalimah. Dia tak kira kuat iman ke apa ke. Kamu dihantar kepada seluruh manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini bukan perintah untuk bila cakap kenapa tak buat kerja dakwah, iman lemah. Anda tak ikut Quran lah. Saya iman lemah tak buat. Allah bagi tahu dirikanlah sembahyang untuk orang iman kuat saja. Allah bagi tahu sesungguhnya berjayalah orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Ayat-ayat ni bukan untuk orang kuat iman saja. Semua orang mengucap. Quran tu untuk semua orang mengucap. Dia adalah banyak perintah-perintah dia. Yang perintah nombor 1, perintah nombor 2. Itulah kerja ulama. Memberi faham dengan izin Allah. Apa perintah utama dalam Quran tu yang kamu kena buat. Mereka semua tak faham Quran. Kata semayang. Sebab apa? Rukun Islam mereka yang mereka dapat daripada kitab. Yang pertama ni mengucapnya. Jadi kalau lain tak ada. Tak payah buat kerja menunaikan hak kalimah. Kalimah ni dia merupakan kalimah yang ada kerja mau dibuat untuk dia adalah kalimah tanggungjawab pada Allah, macam kalimah nikah je, iaitu kalimah tanggungjawab pada isteri. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasul, kalimah tanggungjawab pada Allah dan Rasul. Tahu ya, macam satu orang nikah tak ada tanggungjawab kat perempuan tu. Dia kata kalimah nikah ni membolehkan aku masuk aku punya connect dekat burit dia. Itulah yang dia faham. Macam ni bolehlah 3, 4 bini, 10 bini boleh lah. Macam ada orang kat Indonesia tu kahwin sampai tak tahu 15 bini, 20 bini. Dia tu boleh ke tunaikan hak semua tu, melainkan masuk connect dekat burit perempuan tu je lah. Kalau kahwin macam itu banyak-banyak. 4 pun kata Allah takut berlaku tak adil kahwin 1. Ini 20 kahwin. Rumah dia besar betul. Anak dia dekat 50, 60 orang. Kat Indonesia.
Orang Islam tu. Saya pun tak tahu dia orang faham apa. Kahwin boleh lebih-lebih. Tu mungkar tu. Dipamer dekat Facebook tu. Tak ditegur pula. Pak Haji tu. Yalah, Pak Haji lah orang panggil kan. Jadi tuan yang mulia, orang Islam tak faham. Kerana tak faham, orang yang dikatakan ulama pun tak faham. Ulama ni bukan orang lulus belajar universiti tentang Islam atau madrasah. Tak ada disebut dalam Quran tu ulama ni orang belajar madrasah. Dikata ulama ni orang yang takut dengan Allah. Siapa dia orang takut dengan Allah? Orang yang beriman beramal saleh tahap tinggi. Beriman beramal saleh ni tahap rendah, tahap sederhana, tahap tinggi. Lepas tu kekasih Allah. Level lain. Jadi ulama ni paling kurang dia beriman beramal saleh tahap tinggi. Tak ada kat dunia ni. Jadi bila tak ada, memang tak faham Quran lah. Bila tak faham Quran, orang yang dipanggil ulama, yang bukan ulama, buatlah fatwa. Buatlah macam-macam faham Quran tu. Semua umat Islam ni ikut yang bukan ulama tu. Itulah jadinya. Jadinya Islam ni agama yang tak dipahami. The misunderstood religion. Satu agama yang baik, sangat bagus, sangat murni, sangat baik, kerana dia agama Allah. Kerana disalah faham, kerana misunderstood, dia jadi agama yang bukan sangat baik, sangat sangat keras kepada orang kafir. Dia tafsir ayat ni, orang beriman ni orang berbaik satu sama lain dan keras terhadap orang kafir. Dia tak tahu kafir tu siapa. Jadi dia mula keras lah. Itu orang Islam keras ke orang kafir. Keras. Dia tak baca semua Quran, dia baca itu je. Dia baca ayat tu je, dia tak baca lain, dia tak tahu yang ayat Allah bagi tahu. Allah tak larang kamu baik dengan orang bukan Islam, tapi Allah larang kamu baik dengan musuh Allah. Beza tu. Allah bagi tahu perempuan mulia, si Maryam, perempuan mulia, kerabat keliling dia tu semua orang bukan Islam. Asia, wanita mulia, orang bukan saja kawan dia, suami dia, musuh Allah. Tapi orang Islam tak faham tu. Keras. Tu lahirlah teroris. Orang bila kita buat masalah kat orang, rompak barang orang kafir, bomkan dia, kita memang jadi teroris lah. Memang patutlah. Lepas tu kita kata kita nak ubah persepsi orang kafir yang kita teroris. Kita yang menunjukkannya, yang kita yang tak faham Quran, kita yang menunjukkan amalan ganas yang bukan ikut Quran, tentulah orang panggil kita teroris. Ini semua salah kita, bukan salah dia. Kita bukan nak tukar media, nak bagi persepsi bagus. Kita semua kena usaha. Hari ni kenapa orang Islam dia tak buat kerja dakwah? Sebab kita tak pernah ajak orang Islam supaya buat kerja dakwah. Sebahagian kita hanya dakwah bukan Islam. Sebahagian, bukan banyak pun, 2-3 ekor. Di seluruh dunia ni ada orang Islam yang buat dakwah bukan Islam, tapi dia tak pernah jumpa orang Islam supaya buat kerja dakwah. Jumpa Islam, ajak orang. Jadi lahirlah Jemaah Tabligh yang nak usaha baiki orang Islam dulu. Bukan orang bukan Islam tak mau. Lahirlah Jemaah Tabligh yang salah faham Quran. Yang satu lagi pun salah faham Quran juga, sebab dakwah bukan Islam. Yang satu lagi, dakwah bukan Islam ni bukan semua orang kena buat, bukan fardu. Satu orang saja, Imam Ghazali rahmatullahi. Semua ustaz-ustaz yang baca kitab Imam Ghazali tu percaya dalam dunia ni tak payah ada orang buat dakwah bukan Islam, hanya seorang je.
Kalau seorang aja dah sempurna. Disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus. Pergilah tanya dia. Bukan saya tuduh-tuduh aja. Dia cakap, orang tanya dia apa hukum dakwah bukan Islam. Dia kata kalau seluruh dunia ni ada seorang aja cukup. Bayangkanlah. Itu kalau ada orang dakwah bukan Islam. Orang Islam langsung, apa hukum orang Islam untuk buat dakwah? Tak ada hukum. Baik aja. Apa hukum semayang berjemaah? Kalau 2-3 orang ada, cukup. Dia orang semua telah buat benda salah. Tafsir yang salah. Mereka tak menganggap bahawa Quran tu untuk semua orang mengucap kalimah kena taat. Bukan saja orang mengucap kalimah, semua orang belum mengucap kalimah kena taat. Quran tu bukan kena dibaca oleh orang yang dah mengucap kalimah aja. Semua orang kena baca Quran tu. Allah hantar Quran tu sebagai petunjuk seluruh manusia, bukan orang Islam. Tapi usaha sikit pun tidak dibuat supaya semua manusia ni di seluruh dunia faham Quran. Tak ada usaha dibuat. Kerana mereka percaya Quran ni hanya untuk orang Islam. Lepas tu orang iman kuat aja. Orang iman tak kuat tak payah baca Quran. Betul punya tu. Dan kalau ditanya kenapa tak amal, iman lemah. Oh, Quran ni untuk orang iman kuat aja. Sebian? Kau bila mula baca Quran dan faham Quran bila? Baru sekarang kan? Itulah baru sekarang. Dah tua bangka. Bila dah jumpa saya. Berapa banyak orang yang tak jumpa saya tak tahu yang benar ni. Dan tak dengar ceramah ni. Kamu pula tak bantu supaya viralkan ceramah saya ni. Dengar untuk kamu je. Usaha tak ada nak dibuat. Kerana apa? Tak pernah rasa tanggungjawab. Kita ni, supaya seluruh manusia, seluruh alam ni beriman kepada Allah. Bukan kita tak ada rasa tanggungjawab. Sebab kita dah diberitahu dakwah hukumnya baik aja. Macam mana hukumnya baik? Bila Allah bagi tahu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mereka semua tak tahu bahawa, dan Nabi bagi tahu, cegah mungkar dengan tangan, tidak dengan mulut, tidak dengan hati, itu selemah iman. Maknanya dia bukan sunat, dia bukan baik, dia fardu. Sebab tak buat kerja ni tak ada iman. Macam mana boleh jadi sunat? Macam mana boleh jadi baik? Tak perlu iman ke? Kalau tak ada iman boleh masuk syurga? Memang tak boleh lah. Itu pun tak boleh nak faham. Berhukum kerja mengajak manusia kepada kebaikan adalah fardu. Selepas mengucap saja, satu orang tu kena tunaikan hak mengucapnya. Tapi tak ada seorang buat. Tak ada seorang di seluruh dunia ni buat. Kerana tak ada siapa pun faham. Dan tak ada, oleh kerana itu, kita dakwah orang bukan Islam, so semayang saja. So puasa. So dakwah tak ada. Sebab kita tak faham dakwah ni adalah hak. Dakwah ni adalah kerja menunaikan hak kita mengucap. Tak tahu. Jadi kita jumpa orang Islam, tak ajak dia buat dakwah. So semayang. Yang kita boleh dakwah orang kafir, itu pun kalau seorang ada. Seorang buat ikut dakwah orang kafir dah cukup. Lain tak payah. Jadi nampak sangat orang Islam ni bukan usaha dakwah. Bukan agama dakwah. Macam Cina tu kan. Cina masuk Islam. Kita salah faham. Kalau salah faham kita kerana yang kita kata ulama tu salah faham. Bukan salah faham, dah tak faham dah. Kenapa tak faham? Iman tak ada, iman lemah. Kenapa iman lemah? Dia juga tak menunaikan hak mengucap. Dia juga tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan macam. Kerana dia kata dia hukumnya baik. Tak payah buat kerja dakwah. Dalam poster dia, Rasul menyampaikan, Nabi simpan untuk dia. Bukan yang bukan Nabi, diam. Jangan buat kerja dakwah. Dia tak tulis itulah. Itu maknanya Rasul sampaikan, buat dakwah lah. Nabi tak payah buat dakwah, simpan untuk dia. Yang bukan Nabi,
enjoy. Dia tak tulis lah. Tapi itulah maknanya tak payah buat dakwah. Sebab itu dia orang kata dakwah ni hukumnya baik. Kita sebenarnya orang Islam, kita kena ajak dia buat kerja dakwah, mengajak manusia. Yang belum Islam, kita mau dakwah dia. Itu yang betul. Fahaman ini tak pernah ada di dunia ni sejak Nabi sampai ke hari ni. Sejak Nabi Adam lagi. Iaitu yang belum Islam, kita mau dakwah dia. Yang orang Islam, kita mengajak dia buat dakwah. Dakwah ni bukan untuk satu orang je. Semua orang yang mengucap kalimah ni kena buat kerja dakwah. Tu ayat tu. Dakwah siapa? Yang belum Islam supaya mengucap. Yang dah mengucap, ajak dia buat kerja dakwah. Ajak bukan Islam mengucap kalimah. Jadi kita kena jumpa semua. Baru namanya kerja Nabi. Tak dapat dipaham. Kerana tak faham, sesatlah umat ni sejak sekian lama. Allah hantar saya ni untuk perkara ni dibetulkan. Kalau kamu tak nak ikut, sebab saya doktor mata, tak payahlah ikut Nabi. Nabi lagi bukan doktor mata. Umi, tak tahu baca, tak tahu tulis. Saya ikut dia. Kalau kau nak ikut ulama, Nabi bukan ulama, masih turun. Nabi ulama ke? Mana dia ulama? Musa ulama ke? Harun ulama? Semua tak ada ulama. Kenapa pula dia dinamakan Nabi? Dia dipilih sebab dia orang baik. Kamu semua yang banyak nama ulama ni semua riak, bongkak, nak dunia, mana nak kena pilih? Jadi kalau Allah pilih saya sebab Allah tengok hati saya. Jadi kalau kamu tak nak ikut saya sebab saya bukan ulama, kamu telah rugi. Kamu pasti akan binasa kalau kamu cuba nak lawan saya. Kamu baik ikut dan taat kalau kamu mau selamat. Dan baca Quran saya yang dengan izin Allah telah tafsir dalam bahasa Inggeris. Kalau kamu tak tahu, beli Google Translate. Sekarang semua ada. Pasti kamu boleh. Dan fadilat, buku fadilat amal 7 buku. Baca dia tiap-tiap hari dengan di kalangan ahli keluarga dan di masjid. Dan Quran tu baca sendiri. 20 muka surat satu hari, 10 muka surat satu hari, 50 muka surat satu hari. Pulanglah. 5 muka surat satu hari. Kata Azri, saya 4 muka surat aja satu hari. Dah letih. Azri, lepas tu sakit. Banyak sangat baca Quran. 4 muka surat saya, pening, penat, letih. Dah tak boleh berjalan dah. Anzala baca Quran satu hari muka surat berapa? Tak ada baca. Tengok, tak ada baca. Satu muka surat pun tak baca. Apa yang dia masa guna? Cari dunia je. Sufian berapa muka surat satu hari? 4-5. Cepat-cepat ke pelan-pelan? Engkau? 1-4 kadang-kadang lebih. Kau Samad? Itu 2 muka surat. 2 muka surat. Kau? 4 muka surat. Itu je lah yang boleh. Saya anjurkan bukan 4, 40, 50 satu hari maksimum. Boleh habis tu dalam 1 tahun 8 bulan. Semua 84 kitab. Kalau malas sangat 4 kitab macam dia ni, langsung tak baca Quran, memang jadi orang kafir lah. Orang yang tak baca Quran, tak faham Quran, tak amal Quran, tak boleh jadi orang Islam. Agama Islam tu Quran, lain tak ada. Kau nak ikut siapa kalau bukan ikut Quran? Kamu kalau nak jadi orang Islam, mesti buat apa Allah mahu. Nak tahu apa Allah mahu, mesti membaca Quran. Tak baca Quran macam Hanzalah ni, nak jadi kafir lah. Bukan Allah nak buat dia jadi kafir, dia yang nak jadi kafir. Sebab tak baca Quran dan tak faham Quran dan tak mau amal Quran. Sebab itu orang yang tak baca Quran, tak amal Quran, mau membelakangkan Quran,
dan pasti mereka ni akan diazab. Kata Allah, aku bagi kamu Dr. Nasrah, ajar kamu berpaling dari dia. Masih nak dunia, hari ni aku rejam kau dalam api neraka. Baru kau tahu, masa itu menjerit. Tak ada siapa yang nak disalahkan melainkan diri sendiri. Waktu di dunia disuruh buat baik, tak mau. Nak dunia juga, nak burit tak habis-habis. Nak mendi makan siang hari, malam hari burit. Ini semua adalah jalan kehidupan yang memusnahkan diri, yang merosakkan roh kita sendiri, yang membuat roh kita ni dicampak dalam api neraka akibat daripada perbuatan kita sendiri. Okey.